Minta pisau mak, nak pisau mak, nak pisau. Mak yang baik, mak yang betul-betul sayang pada anak. Bila anak ni minta pisau, mak takkan bagi pisau. Kalau dia bagi juga pun dia tak bagi pisau, dia bagi pisang. Ambil pisang makan kan. Tu ibu yang baik. Maknanya walaupun anak ni minta sesuatu, tetapi ibu ni dia menilai nak bagi ni baik untuk anak dia ke tak baik. Tu ibu. Allah Subhanahu wa taala lebih pada tu. Allah Ta'ala ni sayang kepada manusia dia lebih daripada itu. Sayangnya Allah Ta'ala pada manusia ni, kadang-kadang kita doa dengan Allah minta nak kaya, Allah Ta'ala tak bagi kaya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni sayang kita. Kalau dia bagi juga kaya, silap bulan dengan kaya itulah menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu gambaran sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu satu bentuk lah. Kalau kita tengok dalam bentuk yang lain, banyak penciptaan langit bumi itu bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia buat tempat. Dia buat tempat. Lepas tu dia buat pula tempat kita berlindung. Bukan sekadar tempat, lepas tu berlindung pula. Dia buat bumi, dia buat langit. Lepas dia buat bumi, dia buat langit, dia pun ciptakan kita ni. Kita adalah manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan bila dia cipta kita, huwallazi khalaqakum, dan dialah yakni Allah Subhanahu wa taala mencipta kamu, faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ada di kalangan kamu ni kafir dan ada di kalangan kamu ni mukmin. Allah Ta'ala nak bagi gambaran kepada kita. Kita ni manusia ni ikut mana pun mesti ada golongan yang pertama ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, golongan itu disebut sebagai mukmin, dan ada satu lagi golongan yang akan lawan Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini dia akan langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, golongan itulah disebut sebagai kafir. Ni nak bagi tahu sebenarnya dalam ayat ni manusia ni sebenarnya tak boleh bersatu. Ni ayat ni. Sebab tu kalau orang cakap nak bersatu, susah, pelik. Kita mesti bersatu, kita kena bersatu. Ungkapan bersatu ni macam mana agak-agak. Sebab Allah Ta'ala nyatakan manusia ni dia akan berpecah. Manusia itu sendiri itu akan berpecah. Pecahan yang pertama yang paling besar ni, ada satu golongan yang disebut sebagai mukmin, satu lagi golongan disebut sebagai kafir. Kalau atas nama itu pun kita tidak boleh bersatu, bagaimana pula kita nak bersatu atas nama bangsa lagi tak boleh bersatu? Kalau betul lah dengan bangsa kita boleh bersatu lah, Nabi Muhammad SAW dah bersatu lah dulu atas nama Quraisy. Quraisy pun tak boleh bersatu. Tak payah cerita Arab, Quraisy tu sendiri tidak boleh bersatu. Kita nak bersatu atas nama Islam. Atas nama Muslim mustahil, tapi atas nama Islam insya-Allah. Muslim susah. Nabi Muhammad SAW tak bersatu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini Muslim, tapi Muslim itu sendiri dia ada 2-3 jenis pula Muslim. Ada satu Muslim disebut sebagai mukmin, muttaqin. Satu lagi Muslim dipanggil sebagai munafiqin. Ada muttaqin, ada satu lagi munafiqin. Ada Muslim cara orang Melayu, ada jenis orang Melayu pula. Ada satu Muslim disebut sebagai Muslim baka, Islam baka. Ada pula satu jenis Islam dia panggil Islam pusaka. Ada satu lagi merapu, Islam puaka. Tahu Islam berantu. Jadi satu Islam baka. Ceritalah alhamdulillah lahir-lahir Islam. Alhamdulillah mak bapak kita Islam kan. Kita jadi Islam ni kenapa? Sebab mak bapak kita Islam. Alhamdulillah. Okeylah tu. Okey dekat tu. Jadi yang lagi baik namanya Islam pusaka. Pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ajar A, kita kata A. Nabi Muhammad kata B, kita kata B. Ini panggil Islam pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak betulnya, yang jadi rosaknya ni yang ketiga, Islam puaka. Islam berantu. Nabi Muhammad kata A, kita pergi ke C. Nabi Muhammad kata B, kita boleh pergi ke A. Engkau ni adik mana aku pun tak tahu. Ada golongan macam tu, ada kan? Tu kalau kita nak ceritalah Islam daripada sudut orang Melayu tu. Tapi kalau kita nak cerita Islam dalam kerangka yang sebenar yang Allah Ta'ala ungkap dalam Al-Quran yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Islam tu sendiri ada 2 golongan. Yang pertamanya yang disebut sebagai muttaqin, yang keduanya dilihat Islam tapi hakikatnya tidak Islam, golongan itu disebut sebagai al-munafiqin. Dan orang muttaqin dengan munafiqin ini memang tak satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah berusaha dah untuk nak bersatu dengan dia orang. Tapi dia orang ni tak nak boleh bersatu. Kalau dia orang pergi duduk bersatu dengan Nabi Muhammad SAW, dia orang perancangan pula di belakang bagaimana nak rosakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu hakikat sebenar dalam kehidupan. Sebab tu kita kena ingat, kita ni memang tidak boleh bersatu. Kalau kita nak bersatu memang tak boleh, tapi yang ada pada kita ni kita boleh toleransi. Kita boleh toleransi.
khilaf dipanggil, fiqhul ikhtilaf. Ulama-ulama ni tulis kitab, Qaradawi tulis kitab, Dr. Jasir Audah ada seorang ulama di Mesir tulis kitab. Siapa lagi? Dr. Taha Jabir Al-Alwani, seorang ulama daripada Iraq, dia tulis satu kitab, nama kitab Fiqhul Ikhtilaf. Fiqh Ikhtilaf. Dia nak cerita kehidupan kita ni kok mana pun mesti ada perbezaan, dan kita ni tidak boleh nak suruh orang jadi macam kita, dan orang pula tak boleh paksa kita nak jadi macam dia. Tak boleh, tak boleh. Yang adanya kita pakat-pakat berhujah, orang rasa hujah kamu betul, orang ikut kamu. Tu je boleh berlaku. Dan benda tu sebenarnya memang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kalau kita baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bila tengok situasi berbeza, Nabi Muhammad bersikap hormat. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berlaku beberapa kes. Antara kesnya ada satu kes berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallam berkait dengan sahabat dalam satu peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bagi tahu kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah sembahyang asar seseorang kamu itu kecuali apabila kamu sampai di Bani Quraizah. Satu tempatlah dalam satu peperangan. Nabi sallam bila bagi tahu macam tu, sahabat-sahabat Nabi ni turun pergi sampai dalam perjalanan, tak sampai lagi di Bani Quraizah, tiba-tiba masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, ada suatu golongan sahabat, dia orang cakap kita kena sembahyang asar dekat sini. Satu golongan sahabat lain pula kata, oh tak boleh, Nabi Muhammad kata jangan sembahyang asar kecuali sampai di Bani Quraizah. Kita tak sampai lagi Bani Quraizah. Yang golongan tak ni pula jawab, dia kata yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudkan yang kena sembahyang asar dekat Bani Quraizah, Nabi Muhammad suruh kita berjalan laju, berjalan cepat, kalau boleh asar tu dah sampai kat Bani Quraizah. Tapi tiba-tiba kita tak sampai lagi, kita sembahyang sini lah, sebab maksud Nabi tu cepat, tapi kita lewat nak macam mana? Satu golongan kata tak, Nabi Muhammad suruh sembahyang asar kat sana juga. Dan tu kalau kita sampai dekat sana waktu isyak, waktu maghrib, kita qada lah asar kat sana. Ada dua golongan faham daripada satu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada dua golongan memahami satu perkataan Nabi Muhammad, dan berita ni sampai pada pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hormat dua-dua. Nabi Muhammad hormat dua-dua. Nabi Muhammad mengakui dengan dua-dua kalangan sahabat Nabi tadi. Nak bagi tahu perbezaan ni memang berlaku, tapi macam mana nak selesaikan perbezaan? Toleransi. Tu je yang kita boleh buat. Tapi kalau kita nak suruh orang jadi kita, lepas tu kita, orang pula nak suruh kita jadi macam dia, mustahil boleh berlaku. Mustahil. Sebab hakikat dalam kehidupan kita mesti berbeza. Disebabkan ada perbezaan lah lahirnya mazhab.